الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين، ثم إلى أرواح أزواجه وأهل بيته وذرياته، وإلى سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلديه في الدين، وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحققين والقراء أئمة الحديث والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم أينما كانوا، وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين، وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini, di hening malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua, memanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Kita diberi peluang untuk sama-sama bersama untuk kita menyambung kembali perbahasan kita, perbincangan kita di dalam kitab yang amat kita kasihi dan juga kita sanjungi, kita belajar, iaitu kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, bagi al-alim al-allam al-Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Ila an qala faslun an-najasatu thalathun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Alhamdulillah, kita sambung balik perbincangan kita pada minggu ini pada perbahasan pembahagian najis. Kita telah bicara pada minggu lepas sedikit tentang beberapa najis yang berubah sifatnya daripada keadaan dia itu adalah najis, dia boleh berubah menjadi suci. Kemudian pada minggu ini insya-Allah pada fasal yang ke-19, tuan pengarang kita membahagikan najis itu kepada 3 bahagian, yang mana pembahagian ini diambil melihat kepada cara penyucian najis tersebut. Maka dibahagikan kepada 3 bahagian. Cuma pada permulaannya kita boleh katakan bahawa najis ini kita boleh bahagi kepada 2 lah. Antaranya ialah najis zahirah, yang mana dibicarakan oleh musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan juga ulama-ulama fiqh yang lain, fuqaha, di dalam kitab-kitab fiqh mereka, iaitu najis yang berkaitan dengan zahir badan kita, yang kita nampak, iaitu najis zahirah. Ada satu lagi najis, iaitu najis batinah, najis yang dibangsakan kepada batin, iaitu najis yang berkaitan dengan hati dan juga i'tiqad, yang mana para ulama menyatakan antara najis yang paling berat di dalam hatinya ialah najis asyirk, iaitu kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seteruk-teruk najis, sejahat-jahat najis yang dibangsakan dengan batin, iaitu kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu jugalah perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad-i'tiqad yang menyeleweng. Maka semuanya itu adalah najis-najis yang dibangsakan dengan batin. Kemudian datang perkara-perkara mazmumah, sifat-sifat mazmumah, itu juga dinyatakan sebagai najis-najis batin. Antaranya sifat hasad, sifat dengki, sifat rasa takabbur, ada rasa hakad, ada rasa iri hati. Semuanya itu merupakan najis-najis yang dibangsakan kepada batin. Yang mana Imam Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Hujjatul Islam, dia nyatakan secara detail perbahasan tersebut di dalam kitabnya Al-Arba'ina fi Usuluddin. Begitu jugalah kitab yang lebih besar iaitu Ihya Ulumuddin, dinyatakan secara detail perihal tentang dua jenis najis tersebut, yang najis secara zahir dan juga najis secara batin. Yang mana kita sebagai seorang yang beragama Islam dituntut untuk kita menyucikan diri kita daripada dua jenis najis tersebut. Ada orang dia hanya sibuk menyucikan diri secara zahir sahaja. Dia tengok ada najis, dia tengok perkara yang kotor, pakaian dia kotor, dia suci, dia basuh, dia mandi. Akan tetapi dia lupa ada satu lagi jenis najis yang wajib untuk dia jaga, untuk dia sucikan dirinya, iaitu najis batinah. Najis yang dimangsakan dengan batin, iaitu dalam hati. Yang mana ini dibicarakan oleh para ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, dan ianya merupakan satu kewajipan secara muamalah bagi kita untuk kita menjagakan keperluan dan juga kepentingan hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala dapat melihat tanggungjawab kita sebagai seorang hamba-Nya yang berjaya dan juga bertakwa. Maka kita kena jagalah secara zahir dan juga batin kita. Kemudian musannif rahimahullah pada hari ini dia nak ceritakan tentang najis zahirah tadi. Maka dia bahagikan pembahagian najis kepada tiga bahagian. Dia kata an-najasatu thalathun. Najis itu ada tiga bahagian. Pertamanya mughallazatun, dan yang kedua mukhaffafatun, dan yang ketiga mutawassitah. Yang ni kita telah maklumlah, kita belajar daripada budak lagi, kecil lagi kita telah belajar. Cuma kita nak sentiasa murajaah, kita mudzakarah balik. Ada beberapa masalah-masalah yang mungkin kita terlepas pandang, yang perlu untuk kita ambil perhatian. Pertama, najis mughallazah, najis yang berat. Ini melihat kepada cara penyuciannya yang memerlukan aspek yang lebih berat berbanding najis-najis yang lain. Kemudian najis yang kedua, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ini kerana cara penyuciannya terlebih ringan berbanding najis mughallazah, yang mana caranya yang akan dinyatakan oleh musannif selepas ini. Dan najis yang ketiga, najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Dia tidaklah berat sebagaimana najis mughallazah, caranya tak seberat begitu. Kemudian dia juga tidaklah seringan sebagaimana kita nak sucikan daripada najis mukhaffafah. Jadi najis ini adalah setiap perkara yang kotor dan juga keji, yang mana ianya menghalang daripada sahnya ibadat. Maka itu dinamakan najis. Jadi KPI-nya adalah daripada syarak, iaitu syarak menetapkan perkara tadi adalah perkara yang kotor dan juga tidaklah suci, benda yang jijik, yang mana ianya menghalang daripada sahnya ibadat kita, sama ada ibadat solat ataupun tawaf, dan yang perkara-perkara ibadat yang berhajat kepada taharah. Dan tidak ada perkara yang mengharuskan pada syarak untuk kita gunakan ataupun kita bersepakai dengan najis tersebut. Yang mana dalam bahasa Arabnya, bagi para pelajar boleh ambillah ta'rif tersebut sebagai kullu mustaqdarin yamna'u sihhatus solah haitsu la murakhis, ay la mujawwis. Jadi ini adalah pembahagian tentang najis, yang mana musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala bahagikan kepada tiga. Cuma mengikut para ulama, khususnya guru-guru kami, secara khulasahnya kita boleh katakan najis ni kita boleh bagilah ada 7 perkara lah. Secara mudahnya kita nak boleh ingat, najis ni ada 7 perkara, yang mana daripada 7 ini kita akan bahagikan kepada 3 perkara yang dibahagikan oleh musannif rahimahullah. Iaitu perkara pertama, iaitu setiap perkara-perkara yang cair ataupun yang lembab, yang keluar daripada 2 jalan, iaitu jalan kubul ataupun dubur, 2 kemaluan, sama ada daripada manusia ataupun binatang. Jadi mana-mana lebihan ataupun kotoran, cairan yang keluar daripada jalan kubul ataupun jalan dubur,
sama ada binatang ataupun manusia, maka itu dikira sebagai najis, melainkan air mani, maka dihukumkan suci sebagaimana yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu yang lepas lah. Jadi kalaulah kita kata air kencing, itu dikira najis. Air madhi, itu juga dikira najis. Air wadi, itu juga dikira najis. Bahkan darah yang keluar daripada dua kemaluan, misalnya bagi perempuan yang keluar darah haid, maka ianya juga dinamakan sebagai najis kerana ia keluar daripada dua jalan kemaluan, iaitu jalan kemaluan depan dan juga jalan kemaluan belakang. Itu bagi benda yang lembap ataupun cairan yang keluar daripada dua jalan tersebut. Adapun sesuatu yang kerah yang keluar daripada dua jalan tersebut, kita tak katakan benda tadi itu najis, tetapi ianya adalah mutanajis, benda yang salut dengan najis. Contohnya bila mana seseorang itu dia berak, dia keluar biji-bijian ataupun keluar batu. Maka batu dan juga biji-bijian pada zatnya adalah suci. Akan tetapi apabila ianya keluar daripada dua jalan tersebut, maka dihukumkan sebagai mutanajis, iaitu sesuatu yang yang kena najis. Kerana dia keluar daripada dua jalan yang menyebabkan jadi najis. Maka caranya ialah dengan kita basuh perkara tersebut, batu tadi ataupun biji tadi, maka sucilah perkara tersebut kerana zatnya adalah suci, cuma dia dihukumkan sebagai mutanajis, iaitu terkena najis. Adapun sesuatu yang cair ataupun lembut yang keluar daripada kubur dan dubur, hukumnya adalah najis. Itu pembahagian yang pertama lah. Kemudian yang keduanya muntah. Sama ada muntah tadi itu daripada bayi ataupun orang dewasa, hukumnya adalah najis atas mazhab kita. Jadi bayi yang keluar muntah, maka ibu-ibunya kena mengingatlah sikit, maka basuhannya itu ada cara dia. Kerana muntah tadi adalah najis. Dan yang ketiga iaitu darah yang mengalir. Ini darah segar lah, darah yang mengalir. Kemudian satu lagi darah yang busuk, iaitu darah yang telah berubah menjadi nanah. Nanah ni adalah asalnya adalah darah. Kemudian bila dia lama dan juga dia telah membusuk, maka dia berubah daripada warna dia merah tu, dia berubah jadi putih dan dia berbau. Maka kita namakan sebagai nanah. Maka mana-mana jenis darah dan juga nanah itu dihukumkan sebagai najis atas mazhab kita lah. Cuma perinciannya kita akan bicarakan pada kitab-kitab yang lebih detail. Sebagaimana kita telah nyatakan sebelum ni, kerana ada darah-darah yang dimaafkan pada syarak. Cuma secara umumnya nak ceritanya bahawa darah ni adalah najis. Begitu jugalah nanah, melainkan ada dua jenis darah yang tidak dihukumkan sebagai najis, sebagaimana yang warid dalam beberapa hadis Nabi SAW, iaitu darah yang berasal daripada hati dan juga limpa. Hati dan limpa ini adalah kumpulan daripada darah. Dia berkumpul jadilah hati dan juga limpa. Jadi hati dan limpa bagi haiwan yang halal disembelih, hukumnya adalah suci. Sebab itu kita boleh makan hati limpa binatang-binatang yang ternakan. Contohnya lembu, unta, kambing. Hukumnya adalah suci, boleh kita makan. Adapun selain daripada itu, hukumnya adalah najis. Mengikut perincian yang kita akan bicaralah pada kitab-kitab yang lebih detail. Kemudian yang keempatnya, bangkai haiwan. Bangkai haiwan sebagaimana yang telah kita nyatakan pada minggu lepas, iaitu segala binatang yang mati tanpa sembelihan syarak, maka kita namakan sebagai bangkai. Jadi bangkai ni kita bahagi dua. Satunya, ada binatang yang halal kita makan, tetapi dia mati tanpa melalui sembelihan syarak, maka dihukumkan binatang yang mati tadi sebagai bangkai. Hukumnya adalah najis. Contoh, ayam yang dilanggar oleh kereta. Kita tak sempat nak sembelih ayam tersebut, kemudian dia mati bukan kerana sembelihan syarak, tetapi kerana ditempuh kereta. Maka bila mana ayam itu mati, hukumnya adalah najis. Kita tak boleh nak makan, dan juga zat yang ada pada ayam tersebut kita hukumkan sebagai najis. Samalah binatang-binatang halal yang lain yang dibolehkan pada syarak untuk kita makan, kita sembelih dia, tetapi dia mati tanpa melalui sembelihan syarak, maka hukumnya adalah bangkai, yang mana ianya adalah najis. Yang kedua, binatang yang haram kita makan, walau kita sembelih,
hukumnya tetap adalah najis. Contoh kucing. Kucing ni haram kita makan. Walaupun kita sembelih menggunakan sembelihan syarak, apabila dia mati, dia kekal dalam keadaan ianya adalah najis kerana dia adalah bangkai. Tak kira lah binatang-binatang lain yang haram kita makan. Harimau, ataupun ular, ataupun buaya, semuanya itu adalah bangkai yang mana kalau kita sembelih sekalipun, ianya tetap dinamakan sebagai bangkai. Adapun kulit yang kita nak ambil daripada bangkai, kita telah nyatakan pada perbahasan minggu lepas, ada cara yang kita boleh gunakan untuk kita mengambil manfaat daripada kulit tersebut, iaitu dengan cara kita samuk kulit tersebut. Okey. Kemudian bangkai ini secara keseluruhannya, secara umumnya, kita namakan sebagai bangkai yang najis. Melainkan ada 3 bangkai yang dihukumkan suci, iaitu bangkai manusia, bangkai ikan dan juga bangkai belalang. 3 jenis bangkai ini hukumnya adalah suci dan boleh kita makan, iaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Jadi ikan kita tak sembelih. Kalau dia mati pun hukumnya adalah suci, boleh kita makan tanpa kita perlu sembelih. Begitu jugalah belalang. Orang dulu dia makan lagi belalang. Lah ni jarang dah lah kita makan belalang. Ada beberapa tempat lagi dia makan belalang. Cuma dibolehkan untuk kita makan belalang kerana hukumnya adalah suci, tak perlu kita sembelih belalang. Tak padalah nak sembelih ikan ke ataupun belalang tadi tu kita nak sembelih. Adapun manusia hukumnya adalah suci walaupun dia telah meninggal dunia, tak boleh makanlah manusianya, cuma zat dia tu adalah suci. Itu bahagian keempat, iaitu bangkai. Hukumnya adalah najis. Dan yang kelima, cairan yang memabukkan, yang kita namakan sebagai khamrah, iaitu arak. Mana-mana cairan yang memabukkan, contohnya ada alkohol yang boleh memabukkan siapa yang minum walaupun sedikit, hukumnya adalah najis. Adapun sesuatu yang keras ataupun perkara jamadat yang memabukkan, contohnya hashish ataupun dadah, itu tidak dihukumkan sebagai najis. Yang najis ialah apabila ianya cair dalam bentuk cairan. Jadi bila dia bentuk dalam cairan, dihukumkan sebagai najis. Ada cara untuk penyucian dia. Kemudian yang keenam, anjing dan juga keturunan dia lah. Tak kira lah spesies apa sekalipun anjing tersebut, ataupun dia ni kacukan dengan binatang-binatang yang lain, hukumnya adalah najis juga. Dan yang ketujuh, babi dan juga keturunan dia. Tak kira lah anak cucu dia ni. Ada banyak jenis babi sekarang ni. Kadang-kadang masa kecil tu comel daripada kucing. Kita tertukar pula. Ingatkan anak kijel ke apa, comel tak kira lah comel secara mana sekalipun, asalkan dia tu keturunan daripada babi, hukumnya adalah najis. Baik, 7 perkara tadi secara umumnya lah, sebagaimana dinyatakan oleh guru kami Buya Yahya dalam pengajian dia. Itu adalah secara umum pembahagian tentang najis. Daripada 7 perkara tadi secara umum, folder yang besarnya kita bahagikan kepada 3 pembahagian sebagaimana dinyatakan oleh musannif. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis pertama yang ditakrifkan oleh musannif iaitu najis mughallazah. Kerana cara penyuciannya amat berat, maka dinamakan sebagai najis mughallazah, najis yang berat, iaitu najis anjing dan juga najis babi dan keturunan daripada kedua binatang tersebut. Salah satu daripada anjing dan juga babi yang ada kacukan dengan binatang suci yang lain. Jadi najis anjing dan juga babi ini dikira sebagai najis mughallazah, najis yang berat. Begitu jugalah apa-apa yang datang daripada keduanya, termasuklah daging dia, darah dia, air kencing dia, air liur dia, peluhnya, lemaknya, tulang, badan dia, bulu dia, semua yang berkaitan dengan anjing dan juga babi, hukumnya adalah najis mughallazah, najis yang berat. Kita kiaskan babi kepada anjing kerana babi itu terlebih berat daripada anjing. Maka lebih teruk daripada anjing, maka kita hukumkan samalah, ianya tergolong dalam golongan najis-najis yang mughallazah. Jadi mana-mana
haiwan yang merupakan keturunan daripada anjing dan juga babi juga dihukumkan sebagai hukum yang sama. Kalau kita tengok sesilah dia tu, mungkin atuk dia tu adalah anjing ataupun babi, maka ketika itu dia juga dihukumkan sebagaimana anjing dan juga babi adalah najis mughalladah. Kerana ada satu kaedah yang dinyatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang bagi kitab Ashbah wan Nadhair. Dia datangkan satu kaedah, ini boleh ambillah bagi para penuntut ilmu, iaitu annal far'a yatba'ul akhassa min aslaihi fin najasah, iaitu sesuatu keturunan dia mengikut sesuatu yang lebih keji daripada asal keturunannya pada najasah. Jadi kalaulah kita ada seekor kambing, yang mana kambing ini telah dikacuk dengan anjing misalnya, ia melahirkan beberapa keturunan di bawahnya, maka keturunannya itu kita akan lihat, adakah ianya perlu diilhakkan, kita nak masukkan pada kategori ataupun keturunan anjing ataupun keturunan kambing. Maka para ulama telah meletakkan satu kaedah bahawa setiap keturunan itu dia akan mengikut bapa ataupun maknya yang terlebih keji pada najasah. Maka kalaulah bapa ataupun keturunannya itu adalah najis mughalladah, maka dia akan ikut keturunan tersebut. Maka anjing ataupun babi yang berkacuk, yang dikacukkan dengan binatang-binatang suci yang lain, maka keturunannya mengikut hukum yang asal, iaitu adalah hukum najasatun mughallazatun. Maka caranya adalah lebih berat nak berbanding dengan najis-najis yang lain. Ini kalau anjing dan juga babi yang berada di daratan lah. Adapun kalaulah binatang laut, yang mana kita dapati bentuk dia sebiji macam anjing dan juga babi, adakah dikira sebagai najis dan juga haram kita sentuh dia, kita ambil manfaat daripadanya? Maka para ulama menyatakan antara lain dalam kitab Hasyiatul Bajuri, kalaulah binatang laut yang berbentuk anjing ataupun babi, itu hukumnya adalah halal, tidak dikatakan sebagai najis. Kerana ada suatu hadis Nabi SAW yang mana Nabi menyatakan dalam hadis tersebut bahawa binatang-binatang yang daripada lautan itu semuanya adalah suci. Maka berdasarkan hadis tersebut, mana-mana binatang walaupun bentuk dia tu sebiji macam anjing ataupun babi, ataupun nama dia kita namakan sebagai babi ataupun anjing, contohnya babi laut, anjing laut, nama dia tu dah anjing ataupun babi, hukumnya adalah suci, bukannya najis. Itu adalah pembahagian pertama, najis mughalladah. Kemudian najis yang kedua, najis yang ringan, yang dinamakan sebagai mukhaffafah. Dikatakan oleh musannif rahimahullah, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'im ghairal laban wa lam yablughil haulaini. Terjemahannya, najis mukhaffafah itu ialah najis air kencing bayi lelaki yang belum makan melainkan susu dan belum berumur ataupun dia tidak sampai lagi umur 2 tahun secara qamariyah, secara tahdidiyah. Jadi bagi najis mukhaffafah ada 4 kriteria yang kita kena perhatikan, cirinya yang boleh kita masukkan sebagai najis mukhaffafah. Pertama, mestilah air kencing. Maka sekiranya bukan air kencing, misalnya tahi ataupun muntah ataupun darah dia ataupun nanahnya, itu tidak dinamakan sebagai najis mukhaffafah. Dia masuk kepada najis mutawassithah. Yang dikhususkan pada najis mukhaffafah ini hanyalah air kencing. Itu satu, qaid yang pertama. Qaid yang kedua, as-sabi, iaitu bayi lelaki. Adapun bayi perempuan ataupun bayi khunsa, maka air kencing dua golongan tersebut dihukumkan sebagai hukumnya mutawassithah, sama dengan orang dewasa. Adapun bayi lelaki sahaja yang dihukumkan sebagai najis mukhaffafah. Kerana ada beberapa hadis baginda Nabi SAW yang mengkhususkan najis mukhaffafah ini hanya terkena kepada pada najis air kencing bayi lelaki. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, yughasalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulami. Dibasuh daripada air kencing budak perempuan
dan direnjis daripada air kencing budak lelaki. Maka Nabi membezakan antara budak lelaki dan juga budak perempuan. Maka ditanya oleh orang ramai, apakah sebab dibezakan antara keduanya? Adakah ada diskriminasi di sini antara lelaki dan juga perempuan? Tidak. Maka para ulama ridwanullahi alaihim menyatakan bahawa perkara ini perlu kita fahami, bahawa perkara pertama, setiap yang datang daripada Nabi SAW itu kita kena terima. Maksudnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW kita terima, dan apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Kemudian para ulama membincangkan apakah hikmah pada perbezaan dua perkara tersebut. Maka kebanyakan para ulama menyatakan bahawa perkara tersebut adalah daripada perkara amrun ta'abbudi, daripada perkara yang ta'abbud, yang mana tidak dapat kita nak fikirkan melalui akal fikirannya. Kenapa Allah Ta'ala bezakan antara lelaki dan juga budak perempuan tadi? Maka ini termasuklah di antara beberapa perkara ta'abbudi, yang mana cubalah kalau kita nak fikir, pecah otak lah, kita tak boleh nak fikir kenapakah ada perbezaan tersebut. Cuma ada sebahagian ulama yang lain memikirkan apakah hikmah ada perbezaan di antara air kencing bayi lelaki dan juga bayi perempuan tersebut. Antara lain mereka menyatakan bahawa air kencing lelaki ini terlebih cair berbanding air kencing bayi perempuan. Oleh kerana cairan tadi itu berbeza, maka cara basuhan bayi lelaki lebih mudah berbanding cara basuhan bayi perempuan. Itu sebahagian ulama lah dia fikirkan hikmah. Ada sebahagian ulama yang lain memikirkan bahawa antara hikmahnya adalah kerana asal kejadian lelaki itu daripada tanah dan juga air. Adapun perempuan asal kejadiannya daripada daging dan juga darah. Sebagaimana yang telah kita maklum bahawa Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah dan juga air. Maka cara penyuciannya adalah lebih ringan kerana asalnya adalah tanah dan juga air. Berlainan dengan perempuan, yang mana nenek Hawa kita itu dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS, iaitu daripada daging dan juga darah. Maka cara penyuciannya berbeza. Ini antara hikmah yang dinyatakan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiahnya. Dan juga beberapa ulama-ulama yang lain lah, antara hikmah yang dinyatakan. Dan sebahagian ulama yang lain menyatakan kerana balignya bagi orang lelaki itu dengan air yang bersih, iaitu air mani. Manakala balignya perempuan itu melalui darah yang air yang najis, iaitu darah haid. Maka wajarlah air kencing bayi lelaki itu cara penyuciannya terlebih ringan berbanding cara penyucian air kencing bayi perempuan. Dan ada sebahagian ulama yang lain fikirkan bahawa hikmahnya kerana bayi lelaki itu terlebih banyak dibawa, digendong berbanding bayi perempuan. Cuma hikmah-hikmah yang kita nyatakan tadi itu hanyalah sekadar hikmah, bukannya illah yang dijadikan panduan ataupun faktor kepada perbezaan hukum. Dia kena bezalah kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh, ada perbezaan antara illah dan juga hikmah. InsyaAllah lah kita bicarakan dalam kitab usul fiqh. Cuma nak nyatakan di sini, hikmahnya adalah kerana perkara-perkara tersebut. Cuma benda perbezaan itu, faktornya adalah antaranya kerana amrun ta'abbudi, perkara yang kita tak dapat nak fikirkan datangnya syariat tadi dalam bentuk cara begitulah. Itu ciri yang kedua. Pertama, mesti air kencing. Yang kedua, mestilah daripada bayi lelaki. Kemudian ciri yang ketiga, alladzi lam yat'im ghairal laban, yang mana budak lelaki tadi tidaklah makan melainkan susu. Jadi susu di sini secara umumlah susu, sama ada susu ibunya ataupun susu yang lain. Dia sebut secara mutlak di sini. Cuma galibnya budak ni dia minum susu ibu lah. Cuma para ulama menyatakan kalaulah dia minum susu yang lain, tak ada masalah, boleh susu lembu, susu kerbau. Cuma pada era sekarang ni kita ada satu susu lagi, susu tepung ataupun susu formula. Maka ada perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama mu'asarah. Adakah bayi yang minum susu tepung, susu formula ini dihukumkan sebagaimana bayi yang minum susu ibunya? Ada sebahagian ulama menyatakan ya, sama saja. Dan
Ada sebahagian ulama yang lain kata tidak, kerana ada campuran bahan-bahan yang lain pada susu tersebut. Cuma ala khulasahnya, tak ada masalah lah, kita boleh ambil mana-mana pendapat yang menyatakan boleh diilhaqkan sebagai najis mukhaffafah ataupun tidak. Cuma bagi bayi lelaki yang tidak minum selain daripada susu sebagai makanan untuk mengenyangkannya, maka itu kita namakan sebagai najis mukhaffafah. Adapun kalaulah bayi tadi tu dia makan benda lain yang mengenyangkan, contohnya dia ni ada selera yang tinggi, umurnya tak sampai lagi 2 tahun tapi dah makan nasi, dah makan dah nestem, dia dah makan dah buah-buahan, dia suka makan pisang, dia suka makan buah-buahan yang lain atas jalan yang mengenyangkan, maka air kencing bayi lelaki tadi dihukumkan sebagaimana air kencing orang dewasa, iaitu hukumnya adalah mutawassithah, bukannya najis yang mukhaffafah. Jadi yata'im di sini yang makan dengan cara yang mengenyangkan. Jadi kalaulah bayi tadi dia minum susu atas jalan mengenyangkan, cuma dia ada juga makan sesuatu yang lain bukan atas jalan yang mengenyangkan. Contohnya bila mana kita tahnik budak yang baru lahir, kita bagi minum air zam-zam dan juga kita bagi kurma. Ada orang dia bagi madu. Maka adakah dengan dia memakan ataupun dia mengambil perkara-perkara tersebut menyebabkan dia dah berubah daripada mukhaffafah kepada mutawassithah? Maka para ulama menyatakan tidak, dia masih lagi kekal dalam kategori mukhaffafah. Kerana pengambilan dia terhadap makanan-makanan tersebut bukanlah atas jalan yang mengenyangkan, bukan atas jalan taghadhi, tetapi hanyalah sebagai litadawi ataupun untuk litabarruk, litahannik, tak ada masalah. Jadi makanan tadi mestilah atas jalan yang mengenyangkan, dia hanya minum susu sahaja. Itu kategori yang ketiga. Dan yang keempatnya, walam yablugil haulaini, dia masih lagi belum berumur 2 tahun, yakni 2 tahun hijriyah, qamariyah, mengikut bulan hijrah. Yakni secara tahdidiyah atas pendapat yang muktamad mesti secara tepat. Jadi kalaulah dia dah lebih 2 tahun 2 hari misalnya, maka ketika itu dia telah melangkaui batasan daripada najis mukhaffafah, dia masuk kepada najis mutawassithah. Baik, kita telah nyatakan ada najis yang berat dan juga ada najis yang ringan. Maka selain daripada 2 jenis najis tadi, kita kategorikan sebagai najis mutawassithah, iaitu najis yang pertengahan antara yang berat dan juga yang ringan. Dinyatakan oleh musannif pada katanya wal mutawassithatu sairun najasati. Dan najis mutawassithah itu adalah segala baki-baki najis yang selain daripada najis mughalladhah dan juga najis mutawassithah yang telah kita bicarakan. Sedikit noktah dalam bahasa Arab, sair di sini dengan maksud baqi. Bagi pelajar-pelajar yang belajar dalam kitab bahasa Arab ni, ambillah dobit ini, bahawa sair di sini dengan maksud baqi. Kerana dalam bahasa Arab sair ada 2 makna. Sama ada baqi, iaitu baki, bahasa Melayunya baki, yang terbaki, yang sisa, dan yang keduanya ada maksud jami', iaitu keseluruhan, kesemua. Cuma di sini yang dimaksud dengan sairun najasat iaitu baki daripada najis-najis selain daripada najis mughalladhah dan juga najis mukhaffafah tersebut. Baik. Cuma najis mutawassithah ni banyaklah, kita tak dapat nak hitungkan bilangan dia sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Yang ni selain daripada najis anjing dan juga babi dan juga najis bayi laki-laki tadi, air kencing bayi laki-laki tadi, maka semuanya kita kategorikan sebagai najis mutawassithah. Maksudnya air mazi, air wadi, nanah, darah, bangkai, minuman yang memabukkan, air susu binatang yang tak boleh kita minum, yang kita tak boleh makan, mana-mana anggota tubuh badan yang terpotong daripada tubuh yang masih lagi hidup, hukumnya sama dengan bangkai. Semuanya itu adalah termasuk dalam perbahasan najis mutawassithah. Satu lagi yang kita perlu disebut di sini, ramai yang tanya, iaitu air liur basi. Air liur basi juga dihukumkan sebagaimana najis mutawassithah. Cuma kita kena tengok asal daripada manakah datangnya air liur basi tersebut. Sekiranya air liur basi tadi itu datang daripada perut, maka kita hukumkan sebagai najis. Adapun kalaulah dia datang bukan daripada perut, contohnya daripada khayshum ataupun daripada
daripada otak, maka hukumnya adalah tidak najis walaupun berbau busuk ataupun berwarna kuning. Cuma air liur yang datang daripada perut ni kita hukumkan sebagai najis. Ciri-cirinya banyaklah, antaranya dia bau busuk, dia ada warna kekuning-kuningan, tidur dia pula tidur yang panjang. Kemudian air tadi pula, kalau kita boleh tengok air dia tadi tu likat dan tidak putus. Itu adalah antara beberapa ciri air liur basi yang mana kita hukumkan sebagai najis yang mutawassithah. Ada pun najis-najis yang lain yang banyak kita boleh tengoklah dalam perbahasan-perbahasan kitab fiqh panjang lebar, dan najis-najis yang dimaafkan juga telah sebagaimana yang saya nyatakan, boleh kita lihat dalam kitab Risalatil Ma'fuwat bagi Al-Imam Ibn Al-Imadi Al-Misri, dinyatakan beberapa jenis najis yang dimaafkan pada syarak atas tariqah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada perbahasan selanjutnya, iaitu cara menyucikan najis. Fasal yang ke-20. Faslun al-mughallazatu tatuhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Ni kita nak masuk kepada cara penyucian najis tersebut. Kita telah nyatakan pembahagian najis kepada 3 bahagian, maka nak masuk cara nak basuh pula. Najis yang pertama, najis mughallazah, iaitu cara penyuciannya adalah disucikan dengan 7 kali basuhan selepas kita menghilangkan ain, yakni na'in, iaitu najis tersebut. Zat najis tersebut setelah mana kita hilangkan, kita basuh dengan 7 kali air. Ihdahunna biturabin, salah satu daripada 7 kali basuhan tersebut ialah menggunakan air yang bercampur dengan debu tanah yang boleh kita gunakan pada tayamum, yang mana kita telah bicarakan pada minggu lepas. Jadi debu tanah yang boleh kita gunakan untuk bertayamum, kita campurkan dengan air untuk kita basuh basuhan daripada nak sucikan najis-najis mughallazah. Jadi perlu menggunakan 7 kali basuhan. Oleh kerana itulah dinamakan sebagai najis mughallazah, kerana berat. Kena guna 7 kali. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mesti guna 7 kali. Kerana ini adalah amrun ta'abbudi, dinyatakan secara sedemikian rupa pada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Jadi cara penyucian najis ini adalah ta'abbudi. Kita tak boleh nak fikir macam mana kita nak tukar. Jadi Nabi suruh salah satu daripada 7 basuhan tadi menggunakan air tanah, yang mana debu tanah tadi itu boleh kita gunakan pada sapuan tayamum. Oleh kerana ini adalah amrun ta'abbudi, kita tak boleh nak tukar sesuatu yang lain, nak menggantikan tanah, walaupun perkara tadi itu lebih menyucikan pada pandangan kita. Contoh, kita nak gunakan sabun yang menggunakan kualiti yang paling terbaik, nak gantikan tanah, maka tak boleh juga, kerana syarak telah tetapkan mesti menggunakan debu tanah yang bercampur dengan air. Ini adalah ibadah yang mahdah, yang semata-mata ibadat, dan ianya bersifat tauqifi, yang mengikut petunjuk yang datang daripada syarak. Maka kita tak boleh nak bijak. Kalaulah kita buat juga perkara tersebut, maka itulah yang dinamakan sebagai perkara bid'ah pada agama, yang mana Nabi SAW keji kullu bid'atin dalalah. Kalau kita nak tukar, kita kata tak relevan dah kita nak guna debu, nak guna tanah pada basuhan yang kena pada najis mughallazah, kita nak tukar pada benda yang lain, itu tidak memadai. Jadi cara basuhannya mesti kita kena hilangkan dahulu ain najasah, ain ataupun zat najis tersebut dahulu, kemudian barulah kita basuh. Maka sekiranya najis anjing itu masih lagi nampak jelas ada najisnya pada anggota badan kita ataupun kain kita, dan dianya tidak hilang, melainkan pada basuhan yang ketiga misalnya, basuhan ketiga baru hilang, maka selepas daripada itulah barulah kita kira basuhan yang pertama. Baru kita kira 7 basuhan. Jadi cara kita nak kira 7 basuhan tadi, iaitu apabila telah hilang zat najis tersebut, barulah kira 7 kali. Adapun kalau kita duk basuh tu najis tu masih ada, itu tidak dikira. Walaupun banyak kali kita basuh sekalipun, najis masih ada, itu dikira sebagai kosong lagi. Tak dikira lagi sebagai 1 kali basuhan. Jadi cara yang pertama nak menghilangkan najis ini ialah kita kena hilangkan dulu najis.
Dengan maksud kita ambil kain misalnya, kita sapu dulu tempat tersebut, kita hilangkan najis. Contoh terkena air kencing anjing pada kasut kita ataupun pada kain kita. Maka kita ambil kain ataupun sesuatu yang lain, kita lap tempat tadi. Maka hilanglah air ataupun air kencing tadi ataupun tahi anjing tadi. Maka ketika itulah barulah dikira sebagai basuhan yang pertama. Maka seeloknya kita letakkan basuhan air tanah tadi pada basuhan yang pertama dan selanjutnya lah. Tidak disunatkan pada basuhan yang terakhir. Kerana kalaulah kita guna air basuhan tanah tadi pada basuhan yang terakhir, maka ia menyebabkan kita kena guna air mutlak balik selepas itu, maka membazir hukumnya. Maka ketika itulah dikatakan oleh para ulama, sunat untuk kita gunakan air basuhan bercampur tanah tadi pada selain basuhan yang terakhir. Yang terlebih aulanya pada basuhan yang pertama lah. Cuma tak sunat pada basuhan yang terakhir. Jadi cara campuran air tadi dengan tanah ada banyak cara. Sama ada kita nak campurkan dulu tanah tadi dengan air, kemudian kita basuh anggota kita yang terkena najis tadi, ataupun kita letak dulu tanah pada anggota kita kemudian letakkan air. Boleh juga. Ataupun kita letak air kemudian kita letak tanah, kita sapu. Asalkan ada salah satu basuhan tadi menggunakan air yang bercampur dengan debu tanah. Pada era moden ni kita ada sabun yang dibuat daripada tanah. Sabun yang berasal daripada tanah. Orang tanya, adakah boleh kita guna sabun tersebut untuk kita basuh najis mughalazah? Maka hukumnya adalah dibolehkan. Dengan syarat mestilah kandungan dalam sabun tersebut, debu ataupun tanah tadi melebihi daripada perkara-perkara yang lain ataupun partikel-partikel kandungan yang ada pada sabun tadi. Mesti lebih. Dan juga debu tanah tadi mestilah debu tanah yang suci. Jadi kalaulah kita ada produk yang menggunakan sabun tanah, maka dibolehkan untuk kita gunakan untuk sapu. Sekarang ni ada banyak cara dah. Kita nak bertayamum pun kita dah ada debu kit. Kita nak basuh najis mughalazah pun ada sabun yang berasal ataupun yang dibuat daripada tanah. Boleh guna, tak ada masalah. Cuma asalkan syaratnya mestilah kandungan tanah yang ada pada debu tadi itu melebihi daripada elemen-elemen yang lain pada sabun tersebut, dan juga elemen tanah yang digunakan tadi adalah elemen tanah yang suci lagi menyucikan. Kalaulah debu tadi ataupun tanah yang ada pada sabun tadi adalah tanah yang kotor ataupun tanah yang mustakmal, itu tidak memadai. Baik. Itu cara pertama nak basuh najis mughalazah secara ringkaslah. Kemudian cara yang kedua, najis mukhaffafah. Dinyatakan oleh musannif, wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Dan najis mukhaffafah, najis yang ringan itu, yang mana kita nyatakan air kencing bagi bayi lelaki yang minum hanya susu sebagai minuman ataupun makanan yang mengenyangkan baginya, yang mana umurnya masih lagi tidak mencukupi 2 tahun, itu disucikan dengan kita renjiskan, kita percikkan air ke atas najis tersebut, serta kita ratakan air tersebut ke atas tempat yang terkena najis tadi, dan kita hilangkan ain ataupun bekas najasah tersebut. Jadi kalaulah seseorang itu dia kandung budak kecil, bayi, kemudian bayi tadi kencing, yang mana air kencing tadi kena kepada pakaian dia, misalnya pada kain dia di sini kan, kena. Maka caranya macam mana? Kita ambil air, kita renjiskan pada tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki tadi. Cuma syarat yang perlu kita laksanakan ialah mestilah percikan tadi meratai tempat yang kena najis tersebut, dan mesti meratai pada kandungan air kencing yang kena pada anggota tubuh badan kita. Kemudian kita hilangkan air tadilah, maka sucilah. Oleh kerana cara dia tadi itu amat mudah, maka dihukumkannya adalah sebagai najis mukhaffafah, yang ringan. Ianya tidak disyaratkan mesti air yang mengalir, ataupun tidak perlu kita jirus, ataupun kita mencurahkan air ke atas najis tadi. Tak perlu. Hanya memadai kita renjiskan, yang mana renjisan tadi dapat menghilangkan ain dan juga sifat-sifat najis tersebut. Maka telah memadailah caranya
untuk kita menghilangkan najis mukhaffafah tersebut. Baik. Kemudian cara yang ketiga, najis mutawassithah. Caranya macam mana? Musannif kata wal mutawassithatu tanqasimu ila qismaini. Najis mutawassithah ni ada dua bahagian. Bahagian pertama ainiyah, iaitu najis aini yang nampak zatnya. Dan yang kedua najis hukmiyah, iaitu najis yang kita tak nampak zatnya. Maka musannif rahimahullah nyatakan ta'rif bagi kedua-dua jenis pembahagian najis mutawassithah tersebut pada katanya wal ainiyatul lati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah ini iaitu sesuatu najis yang ada warna, ada bau dan juga ada rasa. Ataupun secara mudahnya kita boleh katakan iaitu najis yang kita boleh lihat menggunakan panca indera kita. Kita boleh lihat dengan mata, kita boleh bau dengan hidung kita, dengan panca indera pembauan kita, dan juga kita boleh rasa dengan pekecap kita. Kita boleh lihat dengan pelihat, kita boleh rasa dengan pekecap, dan juga kita boleh bau dengan pembau. Jadi najis yang aini, yang kita nampak zatnya, dia hukumnya berbeza dengan najis hukmi. Yang mana najis hukmi ni kita tak nampak najis tersebut. Kerana boleh jadi kerana dia telah hilang warna, dia telah hilang rasa dan juga dia telah hilang bau. Jadi najis aini iaitu sesuatu najis yang ada warna, ada rasa dan juga ada bau. Warna kita boleh nampaklah, contoh air kencing. Warnanya kuning. Dia ada bau hancing. Dia ada rasa, rasanya kalau kita rasa masin ataupun kita rasa tu rasa likat. Maka itu adalah air kencing yang kita namakan sebagai najis ainiyah. Najis yang boleh dilihat zat najisnya. Maka caranya nak suci macam mana? Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka cara penyuciannya mestilah dengan menghilangkan warna, bau dan juga rasanya. Kerana ada tiga sifatnya tersebut, maka mesti hilangkan ketiga-tiga sifat. Jadi kalaulah seseorang itu pakaiannya terkena air kencing, maka ada warna air kencing, ada bau dia dan juga ada rasa dia. Maka cara nak menghilangkannya mestilah kita basuh sehingga hilangkan warna, rasa dan juga bau air kencing yang terkena pada pakaian kita tadi. Baik. Ada sesuatu keadaan, situasi yang mana susah untuk kita hilangkan salah satu daripada tiga sifat tadi. Ada kalanya susah untuk kita hilangkan warna kerana boleh jadi air kencing tadi tu pekat sangat menyebabkan warna kuningnya masih kekal. Ataupun ada lagi rasa bau dia. Baunya masih ada. Walaupun telah dibasuh 3 kali dengan kita gosok, kita letak sabun misalnya, kita dah usaha sehabis-habis usaha kita, tetapi masih lagi meninggalkan warna ataupun ada bau. Yang mana kalaulah kita tanya orang yang ada khibrah, yang ada pengalaman, dia kata tak boleh nak hilang dah, melainkan kalau kita kerat ataupun kita buang ataupun kita koyak pakaian yang terkena najis tadi. Maka ketika itu, maka ulama menyatakan warna ataupun bau yang masih ada tadi dihukumkan sebagai dimaafkan dan dianggap suci mengikut pendapat yang muktamad, yang kuat pada mazhab kita. Maknanya kalaulah kita basuh dengan sedaya upaya kita sehingga mana masih lagi meninggalkan warna ataupun bau, ianya dimaafkan pada syarak. Akan tetapi kalaulah yang tinggal itu rasa, misalnya kalaulah kita ambil benda tadi, yang mana ini tidak digalakkan. Ada satu benda ni dalam syarak ni kita tak galakkan, kita nak rasa sendiri najis ni menggunakan lidah kita, tak digalakkan. Cuma kalaulah kita ambil tu, kita boleh rasa bahawa masih ada lagi zat air kencing tadi, ataupun ada warna dan bau pada satu masa. Warna dan bau masih ada, rasa dah tak ada, tapi bau dan juga warnanya masih ada. Maka ketika itu dihukumkan tidak suci. Jadi dimaafkan kalau ada warna dan juga bau yang tak dapat dihilangkan. Adapun kalaulah rasa ataupun warna dan bau pada masa yang sama, pada tempat yang sama, pada najis yang sama, itu tidak dimaafkan. Melainkan kalaulah terpaksa dipotong anggota pakaian tersebut, bahagian pakaian tadi,
yang mana kita tak mampu dah nak hilangkan. Kita tanyalah pakar pun dia kata memang tak hilang dah warna ni dan juga bau dia tak hilang juga. Maka ketika itu kita namakan keadaan situasi tersebut sebagai halut ta'assud. Dalam bahasa Arabnya kita namakan dalam keadaan yang amat susah nak hilangkan, ketika itu dimaafkan jugalah pada syarak. Sekiranya kita mampu, wajib kita hilangkan. Walau bagaimanapun kalau kita tak mampu nak hilangkan juga, dimaafkan pada syarak. Boleh kita nak guna pakaian, kain yang masih lagi ada warna ataupun bau yang tak mampu untuk kita hilangkan tadi. Jadi cara kita nak hilangkan ain ataupun najis ainiyah, mesti hilangkan warna, rasa dan juga bau. Cuma sekiranya susah nak hilangkan warna sahaja ataupun bau sahaja, dimaafkan. Adapun kalau masih ada rasa ataupun bau dan warna dan bau pada masa yang sama, itu tidak dimaafkan. Melainkan pada halit ta'asur, dalam keadaan yang memang tak mampu nak kita hilangkan juga, mengikut pandangan para orang yang ada kemahiran dan juga kepakaran, pengalamannya memang kata barang tadi tak dapat dihilangkan juga, maka ketika itu dimaafkan, tak ada masalah. Dan cara kita nak suci dengan air ini merupakan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu khususiat yang khusus bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita lihat umat-umat yang terdahulu, antaranya umat Nabi Musa alaihi salam, cara mereka nak menyucikan daripada najis bukan menggunakan air, iaitu dengan cara memotong pakaian tadi, kena buang. Jadi kalaulah pakaian mereka terkena najis, tak dapat tidak, mesti kena potong, kena buang dah, tak boleh guna terus dah. Jadi merupakan satu rahmat kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara kita nak suci najis ini dengan menggunakan air. Ini satu rahmatlah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu najis yang dibangsakan sebagai ainiyah. Najis yang kedua dalam kategori najis mutawassitah, iaitu najis hukmiyah, iaitu najis yang kita tak nampak zat najisnya. Yang mana musannif rahimahullah bagi ta'rifan allati la launa wala riha wala ta'ma laha, iaitu sesuatu najis yang tidak mempunyai warna, bau dan juga rasa. Contohnya air kencing yang telah kering, yang mana telah hilang warnanya dan juga bau dia, rasa pun tak ada lah. Contohnya pakaian kita ni telah kena kencing, kemudian kita tinggal lama di bawah pancaran matahari misalnya, kita tak teringat nak basuh pakaian tadi. Kemudian selepas seminggu kita tengok pakaian tadi, dah hilang air kencingnya, warna dah hilang, baunya hilang dan juga rasa pun dah tak ada rasa lah. Pakaian tadi dah macam biasa, tapi kita tahu bahawa pakaian tadi terkena air kencing sebelumnya dan kita tak sempat nak basuh lagi pakaian tersebut. Maka sekiranya najis tadi telah hilang warnanya, telah hilang rasanya dan juga baunya, maka dihukumkan sebagai najis hukmiyah. Dia masih lagi najis tetapi secara hukum. Maka cara nak sucikannya, caranya ialah yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Maka memadailah, cukuplah bagi kamu untuk mengalirkan air ke tempat najis tersebut. Jadi pakaian yang terkena najis yang telah kering tadi, yang hilang warnanya, rasanya, baunya, caranya ialah dengan kita mengalirkan satu kali jirusan air ke atasnya, maka memadai, pakaian tadi telah suci. Telah suci. Tidak perlu untuk kita basuh secara banyak kali, 3 kali ke, tidak perlu. Hanya memadai dengan kita alirkan air ke atas pakaian tersebut satu kali. Kita jiruslah satu kali air, maka telah memadai. Dan cara kita nak basuh tadi semua ni lah, maksudnya cara kita nak menyucikan najis, tidak disyaratkan niat pada basuhan tersebut. Tak perlu qasad, tak perlu niat aku sengaja aku membasuh pakaian ni kerana Allah Ta'ala, tak perlu, tak disyaratkan qasad. Jadi memadailah kalaulah pakaian tadi tu terkena najis. Tengok-tengok kita tinggalkan pada satu tempat, tiba-tiba turun air hujan, menyebabkan air hujan tadi telah basuh pakaian tersebut, menyebabkan air kencing tadi telah hilang daripada pakaian tersebut. Adakah memadai? Memadai, walaupun tidak ada qasad. Kita tak ada qasad apa pun, kita tak ada niat nak basuh pun pakaian tadi, tetapi kerana dia telah hilang dengan sendirinya, maka memadailah basuhan tersebut. Antara lain contohnya pakaian tadi masuk dalam sungai,
Pakaian tadi tu najis lah. Tengok-tengok masuk dalam sungai. Tengok-tengok bila kita angkat tu dah suci, tak ada masalah dah. Dikira suci juga walaupun kita tidak ada qasad dalam hati kita untuk menyucikan pakaian tersebut. Itu secara ringkasnya lah perbahasan tentang najis-najis yang tiga ni. Ada najis mukhaffafah, mughallazah dan juga mutawassithah. Cuma ada satu lagi perbahasan yang saya nak ceritakan di sini. Sekiranya cecair yang terkena najis, maka adakah boleh kita nak sucikan cairan tersebut? Maka ulama menyatakan tidak ada cara lah nak sucikan. Contohnya kita ada cairan yang terkena najis masuk air kencing dalam tu, maka tak boleh nak suci lah, tak ada cara lah. Kerana cairan dia tak boleh disucikan dengan air. Adapun kalaulah benda-benda yang bukan cairan, itu boleh kita nak sucikan dengan air. Adapun cairan itu tidak mampu untuk kita sucikan dengan air, melainkan pada satu masalah, iaitu masalah minyak yang terkena najis. Kita boleh ambil manfaat daripada minyak tersebut untuk kita nyalakan sebagai minyak tanah kan, kita nyalakan sebagai lampu, dibolehkan. Akan tetapi bukan pada tempat masjid. Boleh kita nak gunakan selain daripada masjid. Contoh kalau dulu kan orang guna minyak tanah untuk jadikan sebagai lampu, maka minyak tanah tadi telah masuk najis. Maka lagu mana kita nak sucikan minyak? Tak boleh cara dia. Maka cara yang lainnya adalah kita dibolehkan untuk guna juga, tetapi bukan pada masjid. Kerana kalau kita guna masjid boleh mengotorkan dan juga mengotori kehormatan masjid. Lebih kurang gitulah. Kemudian cara nak sucikan tadi ni pula, secara khulasahnya nak cerita bahawa ada kalanya kena sucikan tadi tu secara segera, ada kalanya secara berlambatan. Apabila kita kena najis, boleh jadi kita tak perlu basuh dengan segera. Ada kalanya kena basuh dengan segera. Bilakah situasi yang perlu kita basuh badan kita ataupun kita sucikan badan kita dengan segera? Iaitu apabila pada badan kita telah berlumuran dengan najis tanpa ada hajat. Contohnya pakaian kita ni kena najis, berlumur habis dengan tangan tanpa ada hajat. Yang mana kalaulah kita nak guna tangan kita ni boleh menyebabkan kekotoran pada benda-benda yang lain, maka ketika itu wajiblah kita hilangkan, sucikan anggota tubuh badan kita daripada najis tadi dengan kadar segera. Kerana berlumuran dengan najis itu tanpa hajat, hukumnya adalah maksiat. Dikatakan sebagai maksiat. Kita berlumuran dengan najis, hukumnya adalah maksiat. Dan wajib untuk kita keluar daripada maksiat dengan kadar segera. Maka oleh kerana itulah apabila seseorang itu berlumuran dengan najis tanpa ada hajat, maka wajib untuk dia bersuci daripada najis tersebut dengan kadar segera. Begitu jugalah hukum yang sama pada tempat-tempat yang wajib untuk kita sucikan tempat tadi daripada najis-najis. Kita kena jaga. Misalnya masjid. Masjid ni tidak mesti kena jaga kesuciannya. Maka kalaulah masjid tadi dikotori dengan najis, maka wajib dengan kadar segera untuk kita sucikan tempat yang ada pada masjid tadi daripada najis tersebut. Contohnya ada bayi, ada budak kecil dalam masjid. Maka bila AJK ataupun kita tahu ada najis pada masjid tadi, wajib untuk kita segera sucikan tempat tadi daripada air kencing tadi. Dan berdosa kalau kita bertangguh-tangguh. Tak apa dululah, biarlah dulu. Lepas-lepas ni lah kita nak basuh, tak boleh. Wajib dengan kadar segera kita basuh kerana kehormatan masjid tadi. Begitu juga kalaulah mushaf, Quran, terkena dengan najis. Bila kita tahu mushaf tadi terkena najis, kena tai kucing ke, maka wajib dengan segera kita basuh mushaf tersebut, hilangkan daripada najis tersebut. Sekalipun menyebabkan kertas mushaf tadi tu boleh jadi lusuh ataupun boleh jadi rosak. Kerana nak menjaga kehormatan mushaf tersebut. Adapun selain daripada keadaan tadi, contohnya kalaulah dia kena najis bukanlah berlumuran, kena macam biasa je, kena tangan sikit je, ataupun dia berlumuran dengan najis tapi dengan hajat. Contohnya dia kencing, kemudian dia tidak mendapati ada air ataupun ada sesuatu alat untuk dia beristinja, maka dia keringkan dengan tangan dia. Maka ketika itu tidak wajiblah dia basuh dengan segera. Bahkan
diwajibkan bila dia ingin solat, barulah dia diwajibkan basuh anggota dia tadi dengan kadar segera. Adapun situasi yang kita nyatakan tadi, ada dua situasi lah. Dia tidak boleh berlumuran dengan najis tanpa ada hajat, dan juga pada tempat-tempat yang wajib kita jaga kehormatannya, maka ketika itu wajiblah kita sucikan dengan kadar segera. Ini pada najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan, itu tidak wajiblah kita basuhnya, bahkan sunat sahaja, kerana ianya dihukumkan sebagai najis yang dimaafkan. Baik, habislah perbahasan tentang najis. Kemudian kita masuk pada perbahasan yang selanjutnya secara cepat, kerana perbahasan ini telah kita nyatakan pada perbahasan yang sebelum ini, iaitu fasal yang ke-21, faslun aqallul haidi yaumun wa lailah. Ini nak cerita tentang darah haid dan juga darah nifas. Tempoh keluar darah haid dan juga tempoh keluarnya darah nifas. Kita telah nyatakan banyak kali dah sebelum ini, maka fasal ini kita boleh baca dengan lajulah, dan boleh kita rujuk dalam beberapa karangan-karangan ulama-ulama kita, antara lainnya kitab bagi Syekh Nuruddin Al-Banjari, Al-Ihatah fi Ahammi Masailil Haidi wan Nifasi wal Istihadah, dan juga guru-guru kita yang lain, Ustaz Nazrul Nasir, Ustaz Syed Muhammad Ridwan, Syed Ahmad Ridwan, Syekh Salim Khatib, Syekh Abdul Rahman As-Saggaf. Mereka ada banyak kitab-kitab yang ceritakan tentang khusus tentang haid dan juga nifas yang telah kita nyatakan sebelumnya. Dia kata faslun aqallul haidi yaumun wa lailah. Paling kurang tempoh keluarnya darah haid itu ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Sekiranya darah tadi itu keluar secara berterusanlah, maka paling kurangnya ialah mesti kena cukup 24 jam. Cara dia macam mana? Kita nak tahu darah tadi itu sentiasa keluar, bukanlah dengan maksud macam orang kecing tu, dengan maksud sentiasa keluar darah begitu, tidak. Dengan maksud sekiranya kalau kita masukkan kapas ke dalam kemaluan perempuan tadi, kita dapati kapas tadi itu dalam keadaan basah. Jadi kata keluar darah secara terus menerus ini dengan maksud tempat kemaluan dia tadi itu dalam keadaan lembab dengan darah. Kalau kita masukkan kapas ataupun tisu kain misalnya, maka kita boleh tengok keluar kapas tadi itu dalam keadaan lembab dengan darah. Maka kalaulah darah tadi itu keluar dalam keadaan begitu, maka paling kurang yang keluarnya darah haid itu mestilah 24 jam. Dan hukum untuk mempelajarinya bagi perempuan yang baligh adalah hukumnya fardu ain, mesti belajar, kerana dia sendiri yang alami. Adapun bagi lelaki ni, hukumnya adalah fardu kifayah, khususnya bagi suami dan juga bagi lelaki-lelaki yang ada perempuan. Kemudian kata yang lain, wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan kebiasaannya keluar darah haid ini 6 hari ataupun 7 harilah, seminggu lebih kurang. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, dan paling lamanya keluar darah haid ini mestilah 15 hari berserta 15 malam. Paling lamanya keluar 15 hari 15 malam. Kalau lebih itu dikira sebagai darah istihadah. Cuma kalaulah kita kumpulkan darah yang keluar tadi dalam lingkungan 15 hari 15 malam tersebut, mesti syaratnya kita kumpulkan kena cukup 24 jam. Contohnya kalaulah hari ini dia keluar 2 jam, esok dia keluar 3 jam, lusa dia keluar pula 2 jam, maka kita kumpulkan dalam 15 hari tadi mesti kena cukupkan 24 jam keluar darah. Maka barulah kita hukumkan sebagai darah haid. Kalau tak cukup dikira sebagai darah istihadah, ataupun kalaulah lebih daripada 15 hari 15 malam dia keluar darah tadi, dihukumkan sebagai istihadah. Ini berdasarkan istiqra' kaji selidik oleh Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila ada keluar darah haid, dia ada keluar tempoh suci antara dua darah haid tersebut, maka dikatakan oleh musannif aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wala hadda li aktsarih. Paling sedikit tempoh masa suci antara dua haid tadi ialah 15 hari 15 malam. Jadi bila mana seorang perempuan telah keluar darah haid, kemudian kita nak kira darah yang selanjutnya datangnya darah haid yang kedua, pada kitaran yang kedua mesti ada beza antara kedua darah tadi, iaitu 15 hari dan juga 15 malam. Adapun kalaulah bukan pemisah antara haid dan juga darah haid pertama dan juga darah haid yang kedua, contohnya ada pemisah antara haid dan juga nifas. Contohnya dia keluar darah haid, kemudian dia beranak.
Bila dia beranak, dia keluar darah nifas. Itu tidak disyaratkan 15 hari, 15 malam. Itu tidak ada pemisah. Yang ada pemisah ini iaitu antara dua darah haid. Darah haid yang pertama, kemudian pada kitaran yang kedua kita nak hukumkan sebagai darah haid. Bila keluar darah itu mesti ada jaraknya 15 hari, 15 malam. Perincian masalah ni dibicarakan dalam kitab-kitab yang lebih besar lah. Saya tak nyatakan di sini. Dan secara ghalibnya kebiasaannya 24 hari ataupun 23 hari lah. Kerana darah haid dia keluar secara ghalibnya 7 hari ataupun 6 hari. Maka kebiasaan suci antara dua haid iaitu 24 hari ataupun 23 hari. Dan paling lama suci antara dua darah haid ini tidak ada had masa. Kerana boleh jadi berlaku kepada perempuan itu dia tidak datang darah haid. Antaranya terkena kepada Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah dia ni mengikut pandangan para ulama, kesepakatan ittifaq para ulama telah nyatakan bahawa Sayyidatina Fatimah ni dia tidak datang haid. Jadi dianya adalah salah satu perempuan yang tidak pernah keluar haid sepanjang hidup dia lah. Ini kemuliaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Sebab itulah dinamakan dia ni sebagai Zahra, supaya tidak ada masa sekalipun yang berlaku pada diri dia untuk dia tinggalkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang masa yang dia boleh untuk beribadah, ini adalah khususiyah dan juga kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada anak baginda Nabi kita Muhammad, iaitu Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tentang darah haid, dia masuk pula perbahagian tentang aqallun nifasi majjah wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Kita telah nyatakan sebelum ni juga, paling sedikit tempoh keluarnya darah nifas itu ialah satu majjah, satu pancutan, satu lahzah. Selepas dia beranak tu keluar darah, walaupun setitik itu dikira sebagai darah nifas. Kebiasaannya 40 hari lah. Dan paling lama keluarnya darah nifas iaitu 60 hari. Kita telah nyatakan pada perbahasan-perbahasan yang telah lalu tentang perbahasan darah haid dan juga nifas. Boleh rujuk balik lah. Dan juga insya-Allah pada kitab yang lain kita akan bicarakan secara detail. Insya-Allah berakhirlah perbahasan kita pada malam ini. Insya-Allah pada minggu depan kita masuk pada bab yang kedua, iaitu membicarakan tentang kitabus solah, membicarakan tentang solat. Kita telah habis perbahasan pada minggu ini, iaitu perbahasan tentang taharah. InsyaAllah kita akan masuk pada maksud yang selanjutnya, iaitu kitabus solah. Kita nak masuk dah perbahasan tentang sembahyang. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada diri hamba sendiri. Maaf atas salah silap, tersasul perkataan ataupun tersilap maklumat, ataupun apa yang hamba sebut ini menyalahi apa yang dipelajari. Boleh tegur apa yang salah dan silap. Semoga kita memperbaiki diri kita ke arah yang terlebih baik. Semoga apa yang kita pelajari ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kerahmatan kepada ibu bapa kita, guru-guru kita, nenek moyang kita, sahabat handai kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kesihatan yang berpanjangan, kesihatan walafiah, dan juga rezeki yang berlimpah ruah, murah rezeki, kesihatan yang baik, dan juga kesihatan yang berpanjangan lah, kita dielakkan daripada wabak penyakit ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan kita semua dengan berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.